Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Musa'ida al-muhadhirah fil madda al-muamalat at-tatbiqiyah Ustazah Nurita binti Qamaruddin wa talabah min at-tullab wa talibat al-ahbab. Ismi Nur Faizah binti Daiman wa raqam at-talabah 20 BS 0 2 1 وثلاثة. اسمي أمي نبيلة بنت نسر رقم الطلبة 20 بأس ثاني سادس. اليوم سنناقش تحت الموضوع فوركس في الإسلام بالتفصيل. Sebagai mukadimahnya, mesti ramai yang tertanya-tanya apakah sebenarnya forex ni. Jadi, اليوم هناك العديد من أنواع الأعمال والاستثمارات المختلفة التي تتضمن العملة الأجنبية أو ما يعرف باسم استثمار العملة الأجنبية, yakni forex. Di masa ini, terdapat pelbagai jenis perniagaan dan pelaburan yang melibatkan mata wang asing atau lebih dikenali sebagai pelaburan foreign exchange, iaitu forex. يقال إنه قادر على توفير ربه مضاعف إذا تم القيام به عن جد. ومع ذلك هل تجارة واستثمارات الفوركس مقبولة من ناحية الشريعة؟ Forex ini boleh dikatakan boleh memberikan keuntungan yang berlipat kali ganda sekiranya ia dilakukan secara serius. Namun, adakah perniagaan dan pelaburan forex ini diterima di sisi syariah? Oleh itu, dalam pembentangan ini kami akan jelaskan 5 subtopik yang penting bagi memberikan jawapan pada persoalan tersebut, dan apa yang kami ingin kupaskan adalah takrif, sejarah pensyariatannya, jenis-jenis forex, rukun, syarat dan isu-isu yang timbul dalam kes forex ini. Jika kita menyoroti sejarah tukaran wang asing, kita dapat lihat bahawa amalan ini telah lama dipraktikkan. Terdapat banyak hadis yang membicarakan tentang keharusan menukar wang kertas seperti emas dan perak. Namun, dalam konteks zaman moden ini, tukaran antara emas dan perak sudah tidak lagi dilakukan secara meluas, bahkan digantikan dengan wang kertas, iaitu wang kertas flat. Untuk kita perhalusi lagi kefahaman berkenaan ini, mari kita sama-sama dengarkan penjelasan daripada kami. Arif as-sarfu lughatan bai'u az-zahab wa fiddah, iaitu dari segi bahasa adalah jual beli emas dan perak, wa syar'an bai'u az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah atau az-zahab bil-fiddah atau al-fiddah bil-zahab. Yang mana dari segi syarak pula adalah jual beli di antara emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau emas dengan perak, atau perak dengan perak. Adapun yang dimaksudkan dengan jual beli antara emas dan perak, ia juga termasuk jika awalan al-misuq al-qurtu as-siwaru, iaitu sesuatu yang berbentuk barang kemas seperti anting-anting dan gelang. Wasani at-tibru syakalu hubaibatin atau juz'iyatin, iaitu material asas seperti dalam bentuk serpihan atau kepingan. Wasalis al-miskuk ad-dinar wa dirham, iaitu yang dicetak seperti dinar dan dirham. Dalam hal ini berbeza sedikit menurut mazhab Maliki yang meletakkan definisi asal, iaitu mata wang mislah berlainan jenis seperti emas dengan perak. Jika jual beli itu sama jenis, ia tidak dipanggil sebagai asaf seperti emas dengan emas atau perak dengan perak. Manakala menurut jumhur ulama pula, mereka meletakkan bahawa asaf ini secara umum iaitu jual beli yang sama jenis atau berbeza jenis. Seterusnya adalah hukmun wa adilatun masyru'iyatun as-sarf, iaitu hukum dan dalil persyaratan as-sarf. As-sarf naw'un min anwa'il buyu'il jaizah, yang mana jual beli mata wang ini adalah diharuskan. Wa min zalik anna an-nabiyya ajaza bai'a amwali ribawi ba'daha bi ba'din 'inda ittihadi al-jinsaini ma'a al-mumassilah aw inda ikhtilafihima walau ma tafaddul bi an kana yadan biyadan. Yang mana termasuk juga bahawa Nabi SAW mengharuskan jual beli ribawi di antara satu sama lain, sama ada yang sama jenis bersama-sama timbangan atau berlainan jenis bersama dengan berbeza timbangan, dan mestilah kedua-duanya ini adalah secara tangan dengan tangan, iaitu secara terus. Dalil persyaratan as-sarf terbagi kepada 3. Yang pertama adalah disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang mana Allah berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua adalah dalam hadis pula, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, jangan menukar emas dengan emas kecuali dengan sama kuantiti, dan jangan kamu pula menukar perak dengan perak kecuali dengan sama kuantiti, dan tukarlah emas dan perak mengikut kamu suka.
Dan dimaksudkan di sini adalah jika berbeza jenis maka tidak disyaratkan untuk sama kuantiti, tetapi yang disyaratkan adalah mestilah setimpal. Yang ketiga pula adalah menurut ijma'. Ijma'ul ulama al-Islam ala masyru'iyyatun as-sarf wa ibahah, yang mana dari ijma' ulama bersepakat mengatakan bahawa jual beli mata wang ini adalah harus berserta dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Seterusnya kita masuk pula kepada anwa'us sarf, iaitu jenis-jenis forex yang terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama sekali adalah mubadalah al-mutajanisain, mubadalah al-mutaqaribain dan mubadalah al-mukhtalifain. Mubadalah al-mutajanisain ni apa? Iaitu pertukaran yang sama jenis. Contohnya 2 jenis duit yang sama. Para ulama telah bersepakat bahawa wajib untuk pertukaran secara yang sama jenis. Contohnya dengan jumlah atau berat yang sama dari segi kadar, timbangan dan sebagainya. Seperti mana tukar dinar Saudi mesti dengan dinar Saudi. Sama juga dengan tukar emas dengan emas, perak dengan perak dan seumpamanya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kamu menjual emas dengan emas melainkan seumpama dengannya, dan janganlah kamu menukar sebahagiannya dengan yang lain, dan janganlah kamu menjual kertas dengan kertas melainkan seperti yang serupa, dan janganlah kamu menukar sebahagiannya dengan yang lain, dan janganlah kamu menjual tanpa hadir. Dan jenis yang kedua adalah mubadalah al-mutaqaribain. Para ulama telah bersepakat bahawa boleh menjual satu daripada 2 mata wang yang berlainan. Maksudnya diharuskan untuk pertukaran 2 mata wang yang berbeza-beza, berat dan jumlah yang berbeza-beza. Contohnya untuk kita lebih faham lagi, kita membeli $1 Amerika untuk 3 rial Saudi. Jadi di sini kita faham walaupun berbeza jenis tapi mestilah nilai yang sama. Tetapi disyaratkan penyerahan itu mestilah dalam majlis sebelum berpisah. Hal ini kerana jika tidak, ianya boleh jatuh kepada riba an-nasi'ah. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, jika berlainan jenis maka juallah sesukamu jika ia adalah tangan ke tangan. Dan kemudian jenis yang ketiga adalah mubadalah al-mukhtalifain, iaitu ia dipanggil sebagai menjual tunai dengan sesuatu yang lain. Contohnya macam seperti menukar logam dengan emas dan perak, tukar batu permata dengan emas dan perak, dan di sini dibolehkan bertukar tanpa syarat, perlu dalam majlis yang sama sebelum berpisah. Kemudian kita masuk pula kepada arkan akdus sarf, iaitu rukun-rukun akad forex, di mana saya bawakan perbincangan ini dalam skop al-aqidain, iaitu akad yang melibatkan pihak penjual dan pihak pembeli. Rukun yang pertama adalah al-ahliyah, mestilah seseorang yang berkelayakan, di mana setiap daripada mereka haruslah baligh, berakal, mampu menguruskan harta dengan baik. Contohnya bukan seseorang yang membelanjakan hartanya pada perkara-perkara yang diharamkan, ataupun seseorang yang terlalu boros membelanjakan harta walaupun ianya bukan satu keperluan. Rukun yang kedua adalah ayakunu kulla wahid minhuma mukhtaran muridan lil akad, iaitu setiap daripada mereka haruslah bebas untuk membuat pilihan kepada akad tersebut, iaitu dia membeli dan menjual atas kehendak dirinya sendiri. Hal ini telah dibuktikan dalam surah An-Nisa ayat 29. Allah telah berfirman yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-suka di antara kamu sendiri, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Akad yang ketiga adalah ta'addud tarfil akdi, iaitu kepelbagaian pihak dalam akad, iaitu akad as-sarf dalam pihak yang sama adalah tidak sah. Maksudnya mesti wujud 2 pihak yang berlainan yang mengikat akad tersebut, iaitu seorang penjual dan seorang pembeli, bukanlah orang yang sama. Sebagai contoh, untuk kita lebih faham lagi, Aminah nak beli emas daripada Murni, sebab Murni ni adalah ejen emas. Dalam hal ini, Murni tidak dibenarkan membeli dahulu emas tersebut kerana dia membeli daripada dirinya sendiri untuk pelanggannya. Maksudnya mesti ada penjual dan pembeli. Maksudnya dia tak boleh belikan dulu. Sebab itu berlaku antara diri dia sendiri. Dan rukun yang ketiga adalah al-basar, iaitu boleh melihat. Tidak sah jual beli bagi orang yang buta kerana wujudnya kejahilan yang ketara, maka dia perlu mewakilkan kepada orang lain untuk urusan tersebut. Seterusnya kita masuk pula kepada asyurutul khassah bi aqdi sarf, iaitu syarat-syarat khusus yang ada dalam akad sarf ni. Yang pertama sekali, taqabud al-bidlan qabla al-iftiraq.
iaitu berlaku takabut. Takabutnya apa? Adalah penyerahan antara kedua-dua item dalam platform forex sebelum kedua-dua pihak berpisah daripada majlis tersebut. Telah disyaratkan dalam akad pertukaran bahawa kedua-dua pertukaran itu ditukar sebelum salah seorang penukar berpisah antara yang lain. Sama ada pertukaran itu dalam sama jenis, jual beli emas dengan emas, perak dengan perak ataupun yang lain-lain. Ibnu Katsir juga telah menyampaikan di mana syarat pada penukar itu bahawa dan mereka sebulat suara bersetuju bahawa jika penukar berpisah sebelum mereka bertemu sama-sama yang lain, maka pertukaran itu menjadi rosak. Syarat yang kedua adalah ayakunu aqdus sarf khalian an ishtirat al-ajal, iaitu kontrak pertukaran bebas daripada penetapan tempoh. Maksudnya tak boleh bertangguh, kena secara terus, secara segera, iaitu pembelian dilakukan tanpa berlakunya penangguhan pada bayaran. Bermakna pembayaran perlu dilakukan dalam majlis akad secara lani, yakni langsung, dan tidak boleh berhutang. Berhubung dengan isu takabut dan tukar mata wang secara langsung ini merupakan dua kelonggaran yang telah diberikan berdasarkan keperluan zaman teknologi yang sentiasa berkembang. Dan syarat yang ketiga adalah an yakuna aqdus sarf khalian an khiyar syari', iaitu syarat yang ketiga adalah akad jual beli as-sarf ini mesti bebas daripada khiyar syari'. Majoriti fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i berpandangan bahawa khiyar syarat dalam bai' as-sarf ataupun forex ini adalah tidak sah kerana ia boleh membatalkan kontrak dan syarat bersama-sama. Khiyar syarat ini ialah pemilihan yang dinyatakan dalam akad. Ia berlaku semasa akad jual beli dijalankan dengan kedua-dua belah pihak bersetuju, disyaratkan berhak memilih sama ada jual beli itu diteruskan atau sebaliknya. Memandangkan kontrak bai' as-sarf ini merupakan kontrak yang mesti dilakukan secara langsung, secara terus tanpa penangguhan, maka khiyar syarat ini membuka ruang kepada penangguhan untuk persetujuan jual beli tidak dibenarkan. Maksudnya dalam akad as-sarf ni tidak boleh ada khiyarus syart. Seterusnya, kita pergi pula kepada isu mengenai pendapat mengenai forex sama ada halal atau haram. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, emas yang ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, tamar dengan tamar, garam dengan garam, hendaklah dilakukan secara sama kualiti dan kuantitinya dan secara tunai, iaitu tidak bertangguh. Jika ia dilakukan transaksi ini berbeza jenis-jenis tersebut, maka dilakukanlah jual beli mengikut apa yang kamu kehendaki dengan syarat yang dilakukan secara tunai. Disebutkan juga dalam kaedah fiqh berkaitan dengan muamalat, iaitu asal sesuatu perkara adalah harus hinggalah ada dalil yang menunjukkan pengharamannya. Apa yang kita dapat simpulkan di sini adalah begitu juga dengan forex. Asasnya diharuskan selama mana ia berlaku secara on the spot dan tidak melibatkan larangan yang jelas dari perspektif syariah. Contohnya, spot forex yang biasa ditransaksikan di kedai pengurus mata wang untuk penukaran mata wang yang dikenali sebagai foreign exchange. Amatlah penting dipastikan jual beli ini dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang khusus seperti yang disebutkan sebelum ini. Jika tidak menepati syarat, maka transaksi itu akan menjadi batil dan terlibat dengan riba yang diharamkan. Adapun pendapat yang mengatakan haram pada forex, hal ini pernah dikeluarkan di Akhbar Sinar Harian yang bertajuk Forex Haram kerana ada unsur riba. Disebutkan dalam akhbar ini, pertukaran mata wang asing atau forex boleh menjadi haram kerana ia melibatkan harta ribawi, iaitu mata wang yang mengandungi unsur riba. Kebanyakan fatwa telah bersependapat bahawa ia adalah haram. Disebutkan dalam Muzakarah, Majlis Fatwa Kebangsaan memutuskan bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing, iaitu forex, oleh individu secara lani melalui platform elektronik yang ada pada masa ini adalah haram kerana ia bercanggah dengan kehendak syarak. Selain itu, Fatwa Negeri Perlis pula menjelaskan haramnya forex online kerana adanya unsur riba, warar dan perjudian. Unsur leverage yang ada walaupun tiada cas tetapi mensyaratkan pembelian wang dengan platform yang boleh membawa kepada riba. Berdasarkan kajian terperinci disebutkan dalam Fatwa Kebangsaan dan juga Fatwa Perlis ini bahawa perkara yang mengandungi unsur riba dalam forex ini ialah yang pertama, iaitu tiada serahan milik secara tunai dan serta-merta. Yang kedua, kewujudan riba, iaitu terdapat dua keadaan riba. Yang pertama adalah pada leverage, pinjaman tunai oleh platform
platform yang mensyaratkan dilakukan perdagangan mata wang dengan cas berbayar hanya dengan platform yang sama, atau yang kedua pada overnight charge, iaitu ke atas pinjaman yang tidak dilangsaikan pada hari yang sama. Disebut riba adalah kerana terdapatnya cas denda yang dikenakan. Yang ketiga adalah kewujudan unsur warar, iaitu ketidakketentuan iaitu pada identiti penyelia platform, iaitu undang-undang yang menyelia perdagangan tersebut serta kesahihan transaksi yang dilakukan. Yang keempat adalah kewujudan unsur maisir, iaitu judi yang mendedahkan pihak pedagang kepada peluang untung atau risiko kerugian kerana bergantung kepada spekulasi ramalan, iaitu pergerakan nilai mata wang yang berada di luar kawalan. Hal ini sama seperti judi kerana adanya pertaruhan ke atas wang, iaitu mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Begitu juga dengan Fatwa Negeri Perak, iaitu ia memutuskan forex adalah harus jika tidak bertujuan untuk spekulasi. Oleh kerana forex online ini adalah 100% berbentuk spekulasi, maka ia tidak mematuhi keharusan yang disyaratkan itu. Khulasah, kesimpulan, awalan, inna tijarata al-umulat forex suratun jadidatun fi bai'i asraf haisu yuba'u fiha umulatu ad-dawali al-muhtalifa walaha sawrun anidatun fi tatbiqiha. Yang mana dagangan mata wang forex ialah satu bentuk baru untuk menjual pertukaran di mana mata wang negara berbeza dijual dan ia mempunyai banyak bentuk dalam aplikasinya. Wasani anna litijaratin umulat forex إشكاليات كثيرة مما تؤدي إلى عدم جوارها من أكبرها قضايا الربا وبيع ما ليس عنده وعدم القبض لا حكامي ولا حقيقي وكذلك تعطيل وظيفة الورق نقدية. Perdagangan mata wang forex mempunyai banyak masalah yang membawa kepada kekurangan yang terbesar adalah isu riba, seperti menjual apa yang tidak ada, tiada penyerahan, tidak sah dan tidak nyata serta mengganggu fungsi wang kertas. Keadaan ini berlaku apabila tidak mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan. Jika ia mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan, maka dibolehkan. Jika perkara ini mendatangkan was-was atau syubhah, lebih baik ditinggalkan ataupun dijauhkan. Wallahu a'lam. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.